بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan lagi kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana kita semakin dekat kepada hari memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, jadi saya diminta untuk membicarakan tentang Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam adalah menjadi kewajipan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia satu perkara yang wajib. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya, iaitu azabnya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini dia menjadi dalil kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang mengasihi keluarga dan harta bendanya melebihi mencintai Allah dan Rasul. Kerana zaman orang dulu ada orang yang mencintai yang demikian, mencintai harta benda melebihi daripada mencintai Allah dan Rasul, sehingga apabila nak suruh berjihad tak mau keluar jihad, kerana sayang untuk meninggalkan ahli keluarga dan harta benda mereka. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini menjadikan satu dalil dan hujah yang menunjukkan sabit bahawa kita mengasihi Nabi ini dan membesarkan baginda adalah merupakan salah satu daripada kesempurnaan iman kepada seseorang. Jadi disuruh dalam hadis yang lain, kalau kita melihat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa wan nasi ajma'in. Makna tidaklah dikatakan seseorang itu beriman atau sempurna imannya. Dalam satu riwayat dikata apa? Tidak beriman.
Tidak beriman ini setengah ulama mengatakan hadis ini tidak sempurna iman. Ya? Orang yang mencintai tidak mencintai Rasul, malah mereka lebih mencintai anak-anak mereka, ibu bapa mereka, lebih didahulukan. Lebih mendahulukan anak-anak mereka, lebih mendahulukan orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tidak maknanya sempurna iman. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam zaman manusia semakin jauh daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertanggungjawab untuk menghidupkan program-program yang ada maknanya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buat majlis program minggu-minggu, tiap-tiap hari buat lepas maghrib. Ini program-program ataupun perkara-perkara yang membuatkan kita rasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah menganjurkan majlis ilmu, suka majlis ilmu. Ini adalah di antara bentuk-bentuknya. Rasulullah saudara-saudara tuan-tuan menghidupkan solat berjamaah. Ini adalah perkara yang disuka dan cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir berhenti daripada menjadi imam, memerintahkan para sahabat mengumpulkan kayu api, membakar mana-mana rumah orang yang tak keluar sembahyang berjamaah. Ini nak menunjukkan bahawa bila kita menghidupkan solat berjamaah ini adalah maknanya satu usaha dalam kita nak melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehidupan manusia hari ini dia sibuk dengan perkara-perkara yang lain, maka kita buat. Biarkan orang yang datang tu tak ramai tak apa tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang tahu. Yang pentingnya usaha mesti dilakukan supaya manusia tahu. Inilah maknanya tanda dan bukti bahawa kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasihi akan nabinya, menyayangi akan nabi dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang demikian. Jadi kalau iman dah tak sempurna hanya dengan sebab kita ni tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Abu Hurairah menyebutkan, ku bimbangi orang yang tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbangi besok di padang mahsyar mereka akan berada dalam kesesatan. Tak jumpa jalan. Dia tak jumpa jalan. Ini yang paling ditakuti, paling dibimbang. Dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti mana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda, maknanya itu merupakan salah satu daripada kemanisan. Orang yang ada sifat, ada perasaan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya dia dah mendapat kemanisan dalam iman. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman man kana yu'minu billahi wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma, rawahul Muslim. 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, dia telah mendapat maknanya halawah. Halawah ni manis. Orang Arab kalau sebut halawah ni dia manisan. Dia akan dapat manisan iman. Sebab iman ini tuan-tuan boleh dirasa. Iman ini boleh dirasa manis dia. Sebab tu kalau orang rasa dia tak dapat kemanisan iman, berat nak pergi, nak buat baik berat, nak mendirikan solat berjamaah berat. Dia kata sembahyang sendiri pun boleh, habis juga salam. Tapi bila orang ni dia dapat halawah, dia dapat manisan dalam iman, maknanya tuan-tuan, dia akan datang ke masjid seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya cinta kepada masjid. Tu dia dah dapat halawah. Apa tujuan orang datang ke masjid?
Tujuannya nak sembahyang berjamaah. Apa tujuan orang datang ke masjid? Kerana beriktikaf. Apa tujuan orang datang ke masjid? Kan nak menghidupkan majlis-majlis ilmu. Itu tuan. Ni kalau hari ni orang sebut, malam ni ada kuliah, tak apa kau jalan dulu Dan tuan hari ni maknanya ada kuliah, besok ada kuliah ni ada kuliah, tak apalah. Kan kawan belum terasa lagi nak pergi. Itu tandanya hilang imannya. Halawahnya tak ada, kemanisannya tak ada. Tu sebab orang yang duduk dalam masjid dia dapat halawah, dia duduk sampai terlelap, betul rasa manis betul. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai terlelap tu kan. Dia punya manis. Waktu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makna iman ini boleh dirasa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mendapat kemanisan iman apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Maka didapat. Kerana orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta zaman pada hidup kehidupan Rasulullah ni, pada zaman Rasulullah orang yang cinta ni luar biasa. Kecintaan mereka luar biasa, tak macam kita tuan-tuan. Mereka sanggup mengorbankan diri dia. Bagaimana dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Ali itu sanggup korban diri, tidur di katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa orang-orang Mekah, pemuda-pemuda Mekah, kabilah-kabilah Mekah ni nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, Ali, ambil tempat aku tidur, pakai selimut aku. Ketika mana orang-orang pemuda-pemuda yang berkawal di luar rumah Rasulullah masuk, dia buka selimut, dia tengok Ali. Kalau dia terus pancung, maka Ali jadi korban dalam peristiwa hijrah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tengok pengorbanan orang-orang dulu luar biasa. Mereka berlumba-lumba datang ke masjid kerana apa? Ada rasa cinta dengan Rasulullah. Bak Rasulullah suruh menghidupkan masjid, berjemaah, hidupkan jemaah. Kan? Hari ni tuan-tuan masjid besar-besar sunyi, orang tak ada. Lalu makin Covid ni pula macam-macam ni, lagi tak ada orang. Kan? Tak tuan bayangkan, orang dulu berlumba-lumba. Hatta perempuan-perempuan daripada Muhajirin dan Ansar, mereka keluar daripada rumah mereka dalam keadaan gelap. Mereka balik lepas semayang pun dalam keadaan tidak dilihat oleh gelap ni. Maknanya ya Allah tuan-tuan, ni cintanya mereka kepada Rasulullah ni luar biasa. Luar biasa. Pantang tengok Rasulullah buat apa, mereka akan tiru terus. Dalam peristiwa malam Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid semayang, para sahabat ikut. Besok makin ramai sampai masjid tak cukup orang, tak muat. Tak muat. Kan? Makin ramai. Kita ni makin ramai, makin kurang. Kalau 27 Ramadan lagi tak ada orang. Pak Imam dengan Pak Bilal ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semayang tarawih, dia semayang malam Ramadan, makin ramai. Rasulullah tak keluar. Orang pun dia kata, mana Rasulullah? Sehingga para sahabat ambil batu baling atas rumah Rasulullah. Kan? Baling atas rumah Rasulullah. Kok Rasulullah lupa. Besok orang tanya, ya Rasulullah malam tadi apa tak keluar? Kami dah ramai. Tunggu. Aku bimbang bahawa ia akan memberatkan kamu. Dia akan menjadi wajib kepada kamu, nanti susah. Sebab tu ni sembahyang sunat. Sebab tu aku tak keluar. Jadi nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah ni dicinta ni luar biasa. Bukan kata orang lelaki je, orang perempuan. Bagaimana Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha pada malam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke memanjat Gua Sur untuk mengantar makanan kepada Rasulullah dan ayah dia. Tuan-tuan dah pergi Mekah tak? Dah pergi Mekah mungkin dah berpuluh-puluh kali dah. Setiap kali maknanya program ziarah luar, dia akan bawa kita di kaki Gua Sur, di kaki bukit Gua Sur. Kita tengok Gua Sur tu tinggi atas.
Tu yang tengok tu depan. Sebenarnya Gua Sur tu di belakang lagi. Di belakang balik bukit tu. Bayangkan Rasulullah memanjat, Abu Bakar menaiki. Hebatnya kalau orang lelaki yang memanjat ke bukit tu tak ada masalah, tuan-tuan. Bayangkan Asma ni yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan nyawanya untuk naik ke atas bukit Gua Sur itu nak menghantar makanan, mengikat makanan di belakangnya. Dalam keadaan pada waktu dulu jalannya tak ada. Pandai-pandailah kau naik. Bukan siang, malam, supaya tak dihidu oleh orang kafir. Luar biasa kecintaan mereka, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kalau kita setakat nak datang masjid, kan, untuk masjid pun alhamdulillah dalam kemudahan yang begitu banyak, kan, kita nak datang pun ada tempat parking. Tapi kita tak boleh datang, kita tak boleh nak sampai. Maknanya kemanisan iman tu belum dapat dirasa. Kita belum dapat lagi merasakan maknanya kemanisan iman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni kisah bagaimana orang-orang yang cinta kepada Rasul. Seorang sahabat radhiyallahu anhu namanya Sauban, namanya Sauban. Ini dia ni orang yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sauban ini dia berkhidmat, bukan maknanya khadam, kan, macam cerita Piramli tu, kan, orang berkhidmat, ambil berkat. Dia satu hari, tuan-tuan, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Muka jadi pucat lesi. Kan? Muka jadi pucat lesi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Sauban, kenapa engkau ya Sauban? Ni muka pucat lesi ni kenapa?" "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah keadaan aku kalau tak boleh tengok, tak jumpa engkau sehari, tak tengok muka engkau sehari, macam ni aku keadaan." Hari ni tuan-tuan, kalau kita ni tak tengok Pak Imam, ada tak pucat lesi? Kan? Hari ni kalau kita tak tengok Pak Imam tengok, "Kenapa Bilal pucat lesi ni?" "Oh, anak kena corona." Tu kena sakit. Kan? Kan? Orang tak dah tengok Rasulullah seperti mana Sauban ini tak tengok, pucat lesi muka dia, demam yang bersangatan. Masya Allah. Rasulullah kata, lalu turun ayat Quran, "Man yuti'illaha wa rasulahu", kan, fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka ni akan berada dan akan bersama dengan para nabi, kan, para siddiqin. Ini dia tuan-tuan, kecintaan dia yang luar biasa tu, yang dia boleh mendapat maqam yang demikian, kan. Hari ini kita tengok di mana letak kita punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak rasa cinta kita? Kalau kita punya cinta ni setakat itu aja, bulan Rabiul Awal aja kita cinta, lepas-lepas ni besok lepas habis bulan Rabiul Awal jadi macam biasa balik, maka belum lagi. Sehingga tuan-tuan, di dalam satu riwayat menyebutkan, datang seorang Arab Badui berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, mata sa'ah qa'imatun, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilanya berlaku kiamat? Kiamat ni bila? Ya Rasulullah, mata sa'ah,
tanya dengan Rasulullah tu pertanyaan yang luar biasa. Kan? Orang dulu tu tanya benda luar biasa. Itu sebabnya tuan-tuan, di kalangan para sahabat ni ada seorang namanya Sayyidina Umar. Dia ni suka kalau sekiranya orang-orang Arab Badui ni datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia akan dapat banyak benda. Dia akan dapat banyak ilmu, sebab orang-orang Arab ni dia soal, orang Arab Badui ni dia soal benda-benda yang di luar kotak, yang tak masuk akal. Nah, kerana orang-orang ni dia tak ada protokol tanya. Dia rembat je apa soalan dia nak keluar. Tak ada soalan spotnya. Ni tanya dengan Rasulullah, bila kiamat ya Rasulullah? Ya Muhammad, bila kiamat? Dia tak ada main datuk-datuknya, panggil datuk bila dia? Tak ada. Dia main Muhammad je. Dia panggil Rasulullah tu main pakai panggil nama ya. Sehingga turun, janganlah kamu memanggil Rasulullah itu seperti mana ayah-ayah kamu, kan, anak-anak kamu. Sehingga turun ayat gitu. Kerana Rasulullah ni mesti dipanggil dengan gelaran dia, dengan Nabi, gelaran dengan panggilan Nabi. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu kalau dia memanggil akan nama-nama Nabi dia dipanggil ya Musa, ya Daud, ya Sulaiman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala larang. Kerana itu penghormatan, panggil dengan gelaran dia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu pada Rasulullah. Ni kenapa yang demikian? Kerana nak menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Jadi orang Arab Badui ni datang jumpa Rasulullah, tanya bila kiamat. Rasulullah kata, wailak, celaka betul kau ni. Kau ni memang celaka lah. Tanya yang betul tak? Suatu pertanyaan yang kau tanya ni, dia kata, wa ma a'adatta laha. Apa yang kau tanya tentang kiamat ni? Apa persiapan yang kau telah buat untuk menghadapi kiamat? Dok kau tanya kiamat bila, kiamat ni dah buat apa? Kau dah buat apa? Maka lelaki ni kata, qala ma a'adattu laha illa anni uhibbullah wa rasuluh. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ni dalam persediaan menghadapi kiamat, semua aku buat, semayang, puasa aku buat. Dia kata tak ada yang lain melainkan maknanya sesungguhnya aku ni cinta kepada Allah dan Rasul. Semayang tu memang dah kena wajib lah, tapi ada benda yang aku muat selain daripada itu, iaitu kecintaan aku kepada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala innaka ma'a man ahbabta. Kamu besok akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini tuan-tuan menunjukkan kepada kita satu dalil, dekat dunia ni siapa yang kita cinta, besok dia akan bangkit dengan apa yang dicintai. Kalau hari ni dekat dunia cinta kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bukti kita sayang Rasulullah? Apa bukti kita sayang Rasulullah? Maka para ulama mengatakan orang yang sayang kepada Rasulullah ni ada 5 perkara dia kena buat. Kan? Ada 5 perkara. Yang pertama, orang yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah sentiasa menyebut-jebut akan nama dia. Hari ini tuan-tuan, berapa banyak kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jadi wajib dalam semayang tu memang pakat tak sebut. Kan? Kalau tak jadi wajib dalam semayang tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah saya memang kita tak sebut dah. Tu sebab wajib. Kalau tak wajib tu tak sah. Sebut tak sah ni. Semayang jadi tak sah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak lihat bagaimana nak melahirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iaitu dengan sebut banyak Rasulullah. Orang yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingati Rasulullah ni dengan ingatan yang banyak, maka itulah orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kan? Tu orang yang paling hampir. Jadi kalau kita ni duduk kat dunia nak jadi orang yang hampir dengan Rasulullah, maka jadilah orang yang banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama dia selalu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kuranglah tuan-tuan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan nak baca apa-apa selawat yang menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tak jadi masalah. Sebutlah apa pun. Tapi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan nak baca selawat tafrijiyah ke anwariyah ke, nak baca selawat apa ni, selawat syifa ke, bacalah, tak heran tu. Tapi selawat yang terbaik seperti mana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina kama sallaita ala Ibrahim hingga akhir. Itu adalah selawat yang paling afdal. Selawat yang paling afdal itu selawat ini. Kenapa paling afdal? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ajar. Seorang lelaki tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana nak berselawat kepada kamu?" Maka Rasulullah ajar selawat. Itu selawat yang paling afdal. Kalau orang nak baca selawat-selawat lain, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Bacalah. Yang pentingnya apa? Mengingat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak mengingat Rasulullah ni, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang banyak diingati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkara yang kedua, para ulama mengatakan orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menuruti akan sunnah Rasulullah. Ikut sunnah. Kan? Kalau hari ni kita kata saya cinta Rasulullah, isap rokoknya banyak, tu tak cinta. Kan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada benda yang makruh. Rasulullah tak suka kepada benda makruh. Hatta pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang makan bawang putih pun Rasulullah tegah daripada datang masjid. Kan? Zaman Rasulullah orang makan bawang putih. Rasulullah kata, "Jangan kamu menghampiri akan rumah-rumah kami apabila kamu makan benda ni." Orang makan bawang putih. Orang Arab ni suka makan bawang putih sebab buang angin. Kan? Jadi tuan-tuan, mulut berbau jangan datang ke masjid. Bersihkan dulu. Elokkan dulu bau masjid, bau mulut, bau datang. Sebab nanti orang terganggu. Orang terganggu dengan mulut kita. Sebab tu sunnah. Sunnah, tanda orang cinta ni lah menghidupkan sunnah. Sunnah-sunnah Rasulullah ni 1001 macam sunnah. Kan? Hari ni kalau kita datang masjid, dia berpuluh-puluh sunnah boleh buat. Datang daripada masjid, masuk je masjid, mula kaki kanan, baca doa, itu semua sunnah. Kan? Masuk tahiyatul masjid, duduk dalam keadaan yang yang elok. Jangan biasa duduk dalam masjid belunjur kaki. Itu merupakan adab yang dilarang, perkara yang dilarang. Nak duduk macam mana? Angkat. Dua-dua lutut angkat. Peluk. Kan? Peluk dua-dua lutut tu. Itu tak apa. Orang dulu kata kau hajar. Tapi itu sunnah. Peluk dua lutut. Belunjur jangan. Sebab ni larang. Itu adab yang perlu dihindarkan. Jangan menjerit-jerit dalam masjid. Kan? Oi, penyapu mana? Penyapu. Alah, pergi ambil je. Minta penyapu jerit mah.
Kan? Jangan menjerit dalam masjid. Kunci nampak? Kunci. Orang yang mencari barang yang hilang dalam masjid, Rasulullah kata, biar dia hilang. Didoakan, biar hilang. Kan? Adab perlu dijaga. Kerana sunnah. Sunnah-sunnah Rasulullah ni. Bersegera kalau maknanya masuk waktu, bersegera mendirikan solat sunat. Kan? Jangan lewat daripada takbiratul ihram imam. Ini semua sunnah. Jangan keluar daripada imam. Jangan keluar dahulu daripada imam kalau tanpa hajat. Biar imam keluar dulu, baru kita keluar. Ini dia tinggalkan Pak Imam. Dah lah tinggalkan Pak Imam. Selipar Pak Imam dia ambil kan. Lebih malang daripada itu Pak Imam. Dah lah kena tinggal. Pak Imam tinggal seorang-seorang. Tuan-tuan, ni adab. Sunnah yang kita tinggalkan. Lepas semayang suruh berzikir. Sebelum semayang bagi imam pula membuat sunnah. Kalau nak mulakan semayang, tengok dulu jamaah. Kan? Tengok daripada depan, daripada ujung sampai. Mengucapkan supaya meluruskan saf. Luruskan saf. Walaupun hari ni kita kata, rapat. Macam mana orang tanya saya, Ustaz ni, apa ni, zaman ni Covid, jangan. Sebut juga. Kerana itu ucapan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Walaupun orang tak boleh nak rapat, tapi ucap juga. Sebab itu sunnah. Selepas daripada semayang, imam mesti pandang belakang menghadap jamaah, memberikan mukanya kepada jamaah. Kan? Itu sunnah. Hari ini banyak orang tak buat. Makna kita masuk dalam masjid, tuan-tuan, 1001 macam. Kalau kita ada qada hajat ke dalam masjid, maknanya masuk tandas, kaki kiri keluar kaki kanan. Kan? Ini semua, tuan-tuan, sunnah-sunnah yang mesti dihidupkan. Sebagai apa? Orang yang mengikut sunnah, maka ini tanda lagi banyak sunnah yang dihidupkan. Begitulah besarnya rasa cinta dan kasih sayang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiganya, kata ulama, orang nak lahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia ni maknanya menghayati akan sirah. Sirah ni apa? Kalau orang yang bukan nabi, bukan rasul, kita kata apa? Sejarah. Kenapa kepada rasul ini disebut sirah? Kerana sirah ini dia tidak ada di dalamnya sebarang penyelewengan. Sebarang maknanya fakta yang tidak tepat. Kerana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sirah yang terjaga. Atau tuan-tuan, sirah yang terjaga. Dijaga dia daripada dulu sampai sekarang. Tak ada penyelewengan berlaku. Semuanya faktanya betul. Sehingga kan maknanya cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dalam sirah benar. Sehingga kalau kata orang mengatakan malam tadi saya bermimpi bertemu Rasulullah, itu pun jadi kebenaran walaupun mimpi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia melihat aku sebenarnya. Sampai mimpi pun terjaga dia punya kesahihannya. Tuan-tuan, kalau malam tadi bermimpi Rasulullah, tapi nak dipastikan juga kan. Ada seorang datang jumpa Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, malam tadi aku berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi Rasulullah. Cuba kau terangkan sifat-sifat dia. Dia pun terang gini. Betul. Kan? Tapi kalau kita tanya, kau mimpi Rasulullah, macam mana yang kau lihat? Rasulullahnya perutnya boroi. Boroi tahu boroi? Perut boroi. Perut ni boncet. Rasulullah tak boncet, tuan-tuan.
dalil yang menunjukkan Rasulullah tak boncet. Tuan-tuan baca dalam kitab Al-Barzanji kan. Rasulullah ni kalau dia mandi, curahkan airnya dicurah daripada kepala sampai jatuh ke kaki. Kita curah tersangkut dekat sini. Sebab apa? Boncet perut. Kan? Tersangkut air, tersangkut. Bertakung lah tu. Kalau sakat ni bertakung. Buat boncet tu. Rasulullah tidak boncet. Dia kalau dia akan sebut macam tu, itu tak betul tu. Maknanya menyalahi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tanda orang cinta ni hayati akan sunnah-sunnah dia. Sunnah tu dijaga betul. Kan? Kemudian seterusnya tanda orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi dihayati sirahnya. Itu sebabnya sirah ni di antara sirah yang terbaik yang kita nak kena baca, yang berpandu kepada hadis-hadis ni, ialah Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il. Kalau ada orang mengajar sini kitab Syama'il, tuan-tuan ikut. Kan? Kerana Syama'il ni ditulis oleh Al-Imam Tirmizi, mengimpunkan satu buku namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, daripada mula hidup Rasulullah sampai dia punya kehidupan dia. Macam mana Rasulullah duduk, macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah pakai pakaian, Rasulullah tidur macam mana, kan? Rasulullah berjalan macam mana, apa makanan Rasulullah, apa warna kesukaan Rasulullah, semua ada. Sebab tu kata ulama, barang siapa yang membawa, ada di dalam rumahnya kitab Syama'il, seolah-olah dia telah membawa Rasulullah masuk dalam rumah dia. Sebab tu kena baca kitab Syama'il. Hari ni dulu kitab Syama'il bahasa Arab, sekarang dah diterjemah, dah ada dalam bahasa Melayu. Tak susah tuan-tuan, kita boleh baca. Mana menghayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata ulama, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah mereka ini mentakzim. Mentakzim ni apa? Mentakzim akan tempat-tempat yang ada kena mengena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena takzim. Mekah, Madinah, kan? Tempat-tempat yang mesti ditakzimkan, diagungkan. Palestin, itu tempat-tempat yang Rasulullah besar. Sehingga mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak diberatkan kepada kamu untuk pergi di mana-mana, rehlah di mana-mana, melainkan 3 tempat. Tuan-tuan kalau tak pergi Indonesia tak apa, tak pergi mana negara barat Eropah tak apa, tapi kalau 3 tempat ni tuan-tuan tak pergi, memang disuruh berat, diberatkan. Usaha, kena usaha. Cari jalan, kalau ada kemampuan pergi. La tu ni salah satu Masjidil Haram, kena pergi. Usaha dah tuan-tuan, kena usahakan. Kumpul lah duit, biarlah 20 tahun 30 tahun mengumpul, usahakan. Sebab apa? Sebab ni tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti dia takzimkan. Kan? Yang keduanya apa? Hazal masjidi, iaitu Masjid Nabawi. Mesti ditakzimkan. Usaha pergi. Usaha. Sebab tu kalau pergi sampai ke Madinah, jangan tak pergi sembahyang. Jangan sampai tak pergi masuk dalam Masjid Nabawi. Jangan sampai tak lupa nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam itu ada bumi Madinah tu mulia kerana ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang mulia dia, kerana ada jasad Rasulullah. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu anhu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpan jasadnya di dalamnya di Madinah tu, sehingga seumur hidup Imam Malik radhiyallahu an, kalau dia berjalan dia tak pernah pakai selipar.
Dia kalau berjalan tak pernah pakai slipper. Kita datang Madinah slipper buat masuk dalam masjid. Kurang hajar betul. Kan? Siap bawa masuk dalam masjid. Ada yang pakai slipper mau masuk. Kurang hajar betul. Imam Malik tuan-tuan tak pakai slipper. Orang tanya, wahai Imam Malik, engkau ni ulama, kenapa jalan tak pakai slipper? Kata Imam Malik apa? Engkau tak tengok siapa yang ada dalam bumi ni. Aku malu nak pakai slipper. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Begitulah maknanya ta'zim dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada Imam Malik ni kelebihan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam tidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari, bukan kata sebulan sekali tuan-tuan. Imam Malik ni Allah Taala beri kemuliaan, dia mimpi Rasulullah, dia tengok Rasulullah dalam mimpi tiap-tiap hari. Allahu Akbar, kita nak tengok Rasulullah ni tak seumur hidup sekali pun belum tentu dapat. Bayangkan ini Imam Malik tiap-tiap hari dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah jumpa Rasulullah tiap-tiap hari tuan-tuan, kan? Maka tak ada syak lagi, memang dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat, masya-Allah. Tabarakallah. Ni orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hari khalifah bila tengok Imam Malik ni pergi masjid mengajar, dia mengajar dalam Masjid Nabawi, mengajar berjalan kaki. Pemerintah ni, khalifah ni kesian, bagikan kuda. Sebab Imam Malik duduk jauh, nak pergi masjid jauh, nak keluar tiap-tiap waktu, subuh jauh, nak balik bayang, beri kuda. Dia berinya kuda, dia tarik kuda sampai ke masjid. Ikat, balik kan, tarik balik. Orang kata, ya Imam, ni kuda ni pemerintah beri untuk naik. Macam dia beri kereta Honda, naiklah kereta ni. Kenapa tak naik? Aku malu nak naik. Bawah ni ada Rasul lah. Kalau kita tuan-tuan, kuda tambat dekat mihrab. Kalau kita nasib baik motor tak boleh letak parking kat sini. Tidak lama dah orang letak dah. Kan? Itu pun sampai nak masuk ke dalam masjid. Tapi bukan kat sini dah, ni kat luar. Kan? Ada orang masjid buat motor sampai parking sampai masuk dekat tu. Kan? Kat beranda tu parking. Besar benar motor dia tuan-tuan. Dia tak tahu ni kan rumah Allah. Kemuliaannya mesti, kebersihannya mesti dijaga. Sampai macam tu sekali penghormatan dia. Sifat kurang hormat dia kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Begitulah dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu kita nak lihat hari ni, kalau kita menyelurusi satu perkara yang disebut tanda nak cinta Rasulullah, cuba kita tengok. Kita dah buat tak? Dan yang kelimanya, orang yang nak cinta Rasulullah, orang yang nak melahir cinta, kena sanggup berkorban demi Rasul. Hari ni kita dah buat tak pengorbanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang tanya apa pengorbanan yang kau dah buat untuk Rasul? Kalau dulu orang nampak tuan-tuan, mereka menginfakkan harta mereka semata-mata Allah dan Rasul. Kan? Mereka nampak Wash Al-Qurni, seorang daripada orang yang hidup pada zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi Allah tak mengizinkan dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wash Al-Qurni, Allah tak mengizinkan. Kerana apa dia tak diizinkan oleh Allah bertemu dengan Rasul? Kerana dia ni tuan-tuan sibuk mengurus mak dia. Dia sibuk mengurus mak dia. Mak dia tak bagi pergi. Mak dia kata kalau kau pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia duduk di Yaman, Rasulullah di Madinah, jauh nak pergi. Siapa nak jaga mak, dia kata. Seorang anak yang taat tuan-tuan, Allahu Akbar, luar biasa taat dia. Dia punya taat ni luar biasa. Tuan-tuan kalau baca
Uwais Al-Qarni ni yang punya taat kepada ibu dia, tuan-tuan akan menangis. Kerana tak ada orang boleh buat macam tu. Dia jaga mak dia, dia dapat maknanya daripada kerja mengembala kambing 4 dirham. Bukan 4 dinar, 4 dirham. 1 dirham untuk dia, 1 dirham untuk ibu dia, 2 dirham lagi untuk sedekah. Kita 4 masuk tabung. Kan? Ini luar biasa ni. Satu hari tuan-tuan, ibu dia kata, "Wahai Waish, wahai Waish, mak ni berhajat nak pergi haji." Dia pening kepala lah. Mana ada duit? Duit tak ada, susah. Nak beli kenderaan tak mampu. Apa yang dia buat? Kerana sibuk dia mengurus sampai tak sempat nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat dengan mak ayah. Tuan-tuan, ni orang cinta Rasul ni. Kita nak cerita cinta Rasul. Sebab orang yang cinta Rasulullah suruh menghormati akan ibu bapa. Kan? Apa yang dibuat oleh Waish? Dia beli seekor anak lembu. Beli anak lembu. Anak lembu ni tuan-tuan, dia letak atas bukit. Wah, bayang tu. Beli anak lembu letak atas bukit. Pagi-pagi macam mana dia buat? Ambil anak lembu, bawa turun bukit. Ni, cangking macam ni. Letak, bawa turun, bawa naik balik. Orang kata ni gila, orang gila ni. Orang gila tu. Kita kata tadi kerana nak beli kenderaan tak boleh. Dia beli anak lembu daripada kecil, kerjanya apa? Sampai nak masuk bulan haji. Sehingga lembu tu besar. Dia punya otot-otot pun dah kuat. Tuan-tuan kalau buat macam tu menangis tuan-tuan lah. Kan? Uzah kan suruh cangking, tolak kursi roda tu pun menyampah kan? Kalau kita ada mak suruh tolak, itu pun engkau lah tolak, abang dah penat ni. Itu pakai kursi roda, lala naik motor, dia speed kan orang tua tu apa tercecik kalau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni orang yang cinta Rasul ni. Tuan-tuan kerja dia tiap-tiap hari. Naik bukit, turun bukit, bawa anak lembu. Supaya apa? Besok nak bawa mak dia pergi Mekah, dia terpaksa dokong mak dia. Berjalan kaki tuan-tuan, bukan naik kenderaan. Jalan kaki daripada Yaman sampai ke Mekah. Bawa mak dia. Allahu Akbar. Satu perkara yang luar biasa. Kan? Satu perkara yang luar biasa. Ini tak orang tak boleh buat dah. Ni dia punya pengorbanan pada ayah, pada ibu dia. Sebab Rasulullah suruh, hendaklah kamu ni maknanya berkorban, taat dengan mak, taat dengan keluarga, dengan ibu ayah. Nak jumpa Rasulullah tak boleh. Satu hari ketika mana Rasulullah berperang dalam perang Uhud, kan? Perang dalam Uhud, dia dengar orang kata Rasulullah perang dalam Uhud patah gigi. Dia dengar khabar Rasulullah patah gigi. Dia pun tanya, Rasulullah punya gigi yang dalam perang Uhud patah belah mana? Orang pun tunjuk. Dia pun ambil batu patahkan dia punya gigi sendiri. Supaya apa? Dia merasa sakit bagaimana Rasulullah sakit. Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan tak boleh buat macam tu lah tuan-tuan. Confirm je lah. Kan? Confirm tak boleh buat lah. Ini orang yang cinta Rasulullah ni luar biasa tuan-tuan. Kan? Luar biasa. Sehingga ketika mana dia ni musim haji, dia bawa dia mak dia pergi haji, pergi tawaf, pergi sa'i. Selesai daripada tawaf, kan? Sebelum pergi sa'i, mak dia kata, wahai Wish, engkau berdoalah kepada Allah, kan?
Mak hendak engkau doa kepada Allah. Sebab wish ni Allah Ta'ala uji dia tuan-tuan, dia kena penyakit sopak. Taat kepada, tapi Allah Ta'ala uji dia, dia sabar. Kau doalah kepada Allah. Mak minta hari ni, lepas ni engkau tolong minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit sopak kau. Dia kata, seganlah mak nak minta, nak doa dengan Allah. Mak lah minta. Mak minta engkau doa. Wah tuan-tuan. Dia kata, wahai mak, kalau aku nak berdoa supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit sopak aku, biarlah dia tinggalkan sikit tanda supaya aku mengingat aku pernah kena penyakit sopak. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia, ada dekat tapak tangan dia tanda sopak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, berpesan kepada Sayyidina Umar dan Ali, wahai Umar, wahai Ali, kiranya besok selepas daripada aku, engkau cari seorang ni namanya Wish Al-Qarni. Dia punya tanda sifat-sifat yang demikian. Kalau kau jumpa dia, minta doa. Kerana dia apa? Doanya makbul. Orang dunia tak tahu, tapi orang langit semua tahu dia. Dia masyhur di langit, orang dunia semua tak kenal. Masya Allah. Tuan-tuan, kita ni langit pun tak kenal, dunia pun tak kenal, kan? Datang-datang masjid, awak daripada kampung mana? Kan? Siap tanya, awak kampung mana? Yang datang pula siap tanya, tandas kat mana? Tandas. Nampak benar tak pernah datang masjid, kan? Nampak benar macam tak pernah datang masjid, tapi duduk dalam kampung je. Datang-datang, Pak Imam ada? Pak Imam. Saya lah Pak Imam. Pak Imam. Nampak benar tak pernah jumpa Pak Imam. Pak Imam tu bukan selebriti tuan-tuan, kan? Orang kampung, dia tak kenal tu Pak Imam tu. Dahsyat benar. Kalau ada orang macam ni, kau angkat, baling dia ke bawah. Pak Imam dia tak kenal. Siap datang, tandas kat mana? Nampak benar tak pernah datang masjid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini luar biasanya Uwais Al-Qarni, kan? Kerana cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, sehingga orang kampung kata dia gila, kan? Kata dia gila. Tapi ketika mana tuan-tuan hari kematian dia, orang-orang kampung tengok, yang datang nak mandikan dia, nak masuk tak boleh. Orang kampung nak datang mandikan tak boleh, sebab dia tengok ramai orang. Nak masuk semayang tak boleh juga, sebab orang melaut. Maka orang tahulah, ini bukan orang-orang biasa ni dia. Wish ni bukan orang biasa. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni cinta orang kepada Allah dan Rasul. Satu perkara yang luar biasa yang kita lihat. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau maknanya cinta kepada Rasul, dia kena sanggup berkorban. Hari ini apa pengorbanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa pengorbanan kita? Kalau kita cakap setakat ya hana-hana, tak payah lah tuan-tuan, ya. Ya hana-hana. Lepas ya hana-hana, lepas tu tengok botol-botol kosong air tu melambak padam. Tu bukan orang cinta Rasul. Rasulullah suruh jaga kebersihan. Ni lepas ya hana-hana dia kata, ya. Melambak tu botol-botol kosong, sampah melambak-lambak. Itu bukan orang cinta. Tu petaka nama dia. Tuan-tuan, ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu kita kena faham, tuan. Orang cinta ni mesti sanggup berkorban, ya? Kena sanggup berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni, ya, dia ni kemuliaan Rasulullah. Dia bukan waktu dia hidupnya. Waktu belum dilahirkan lagi pun Rasulullah ni dah mulia dah.
Kerana dijadikan Nur Muhammad. Dijadikan Nur Muhammad. Sehingga disebutkan ketika mana Sayyidina Adam dan Hawa itu nak dinikahkan, dia punya saksi dia, kesaksian dia sebagai mas dia, dia punya hantaran dia ialah mengucap 2 kali, memberikan kesaksian kepada Rasul. Maknanya belum ni. Oh ni, nama Rasulullah ni ditulis di pintu-pintu syurga. Nama dia nak tercatat di pintu-pintu syurga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan mengingati akan maknanya Rasulullah ni dia punya kemuliaan dia, sehingga maknanya di alam barzah pun Rasulullah ni mulia. Kemuliaan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Jadi saya nak membacakan ada hadis tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, supaya kita ni tuan-tuan bila dengar hadis ni supaya kita ingat besok kita mati. Ni semua yang hidup hari ni kita duduk dekat atas dunia, kita akan masuk. Hari ni dihimpun ke atas bumi, besok masuk bawah bumi. Dihimpunkan di bawah. Kan? Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Yang hidup dan yang mati, semuanya masuk ada kat bumi. Kan? Di sinilah tempat perhimpunan orang hidup. Bumi jugalah tempat perhimpunan orang mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan keistimewaan Rasulullah di alam barzakh. Supaya hari ini kalau tuan-tuan dengar hari ini, bolehlah tuan-tuan mengambil ingatan. Rasulullah mengingatkan kepada kita apa? Aksiru minas salawati alayya yaumul jum'ah. Hendaklah kamu memperbanyakkan berselawat kepada aku pada hari Jumaat. Banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Hari Jumaat tuan-tuan tak buat amalan apa, tak apa. Yang pentingnya selawat banyak. Berapa banyak nak baca? Bacalah telagat tuan-tuan. Kan? Kerana apa? Fa innahu yaumu masyhudin tashhaduhul malaikah. Kerana apa? Hari Jumaat itu ialah hari penyaksian yang disaksikan oleh para malaikat. Maknanya tuan-tuan ibadat, tuan buat amal, apa saja kerja yang tuan-tuan buat pada hari Jumaat, semua disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita disaksikan. Wa inna ahadan lam yusalli alayya illa uridat alayya salatuhu hatta yafrugha minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya tidaklah seseorang itu berselawat ke atasku melainkan dibentangkan kepadaku selawatnya sehingga disempurnakan selawatnya. Maknanya tuan-tuan kalau hari Jumaat tuan-tuan berselawat, tuan-tuan Nabi je selawat, Allahumma salli ala Muhammad, terus sampai kepada Rasulullah. Dia transfer terus. Baik kita duduk, ibu-ibu duduk di rumah ke, suami ke, selawat je Allahumma salli ala Muhammad, malaikat bawa terus jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ni Fulan bin Fulan punya selawat. Ini anak kepada anak ini, dia punya selawat. Rasulullah pun tengok, ini Pak Imam, ni masih apa? Masih apa ni? Al-Hidayah. Ni selawat Pak Imam Masjid Hidayah ni. Kan? Rasulullah pun tengok, bagus. Besok bila bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar, ya Rasulullah, aku umat kau. Rasulullah pun tengok, nama siapa? Nama. Aku Imam Masjid Hidayah. Boleh. Pergi minum air. Kan? Kerana besok ada orang yang dinafikan. Bila datang di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ni umat kau.
Malaikat kata dia bukan umat kau ya Muhammad. Dia bukan. Keluar. Rasulullah kata, itu umat aku. Bukan. Kerana engkau tidak mengetahui apa yang telah dia buat ketika mana engkau mati. Ingat tuan-tuan, besok bila malaikat kata ini bukan umat aku, bukan umat engkau ya Muhammad, sehingga Rasulullah kata engkau bukan umat aku. Kau bukan umat aku. Sehingga dia dinafikan daripada minum telaga Kausar. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab selawat ni kan, Rasulullah boleh kenal orang yang hidup menyebut dia. Kenapa? Setiap kali dia berselawat, selawatnya sampai kepada Rasulullah, dibentangkan. Sehingga dia kata apa? Dia bentangkan ke atasku selawatnya, dia sempurnakan selawatnya. Kita selawat sekali, Rasulullah selawat pada kita 10 kali. Dalam bentuk apa? Doa, syafaat. Kita ni tuan-tuan hidup nak syafaat Rasulullah. Tak ada syafaat Rasulullah ni besok teruk kita kan? Kalau Rasulullah tak kenal kita, dia nak bagi syafaat macam mana? Dia tak kenal kita. Kita ni berhajat, berhajat kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jumpa aku, engkau ni orang mana? Tak kenal aku kau ni, kan? Rasulullah, ni aku ni umat kau. Ya ke? Rasulullah kata, ya ke kau ni umat aku? Takut jadi gitulah. Jadi tuan-tuan, Rasulullah akan doa kepada kita. Sebab tu di dalam satu riwayat yang lain tuan-tuan, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga Rasulullah menyebutkan, hidup aku dan mati aku semuanya baik untuk umat. Hidup aku dan mati aku semua baik untuk umat. Kita kata macam mana? Kalau Rasulullah dihidup, memang ada kebaikan untuk umat kan? Rasulullah tunjuk ajar, Rasulullah beri sesuatu ilmu, Rasulullah mengajar, Rasulullah tunjuk benda ni boleh, ni tak boleh. Memang kita tahu itu ada manfaat. Rasulullah kata aku dah mati pun ada kebaikan. Kenapa? Setiap amalan umat aku besok ni, selepas aku wafat, dia akan dibentangkan di depan aku. Malaikat bawa tunjuk, ya Rasulullah, ini amalan Tok Imam Masjid Hidayah. Dia pun tunjuk. Yang saya kenal Tok Imam je lah, yang lain saya tak kenal. Nah, dia kata ini amalan Imam Masjid Hidayah. Bila? Hari Isnin dan hari Khamis dibentangkan. Kan? Dibawa jumpa Rasulullah. Rasulullah pun tengok Pak Imam punya amalan. Oh bagus, selalu tak ponting jadi imam. Bagus. Kan? Jadi imam dapat allowance, nampaknya tugas tak pernah culas. Kan? Bagus, Pak Imam ni bagus. Alhamdulillah. Mana dia ni taat tu. Awak lagi ni Pak ni amalan Bilal Masjid Hidayah. Ni Bilal dulunya. Apa ni dapat makna allowance, tapi kejap ada, kejap tak ada, macam biskut Mary. Orang macam ni macam mana Rasulullah? Rasulullah akan melihat umatnya, kalau dia banyak dosa, Rasulullah angkat tangan, ya Allah, kau ampunkan dosa orang ni. Itu kebaikannya tuan-tuan, walaupun Rasulullah dah wafat. Dia kebaikan Rasul tu kepada umat. Walaupun dia dah wafat dah, tapi jasanya masih lagi sampai waktu sekarang kita terima. Masih mendoakan umat-umat dia. Kalau buat salah, Rasulullah angkat tangan doa, ya Allah, kerana Rasulullah hidup. Rasulullah ni tidak mati kerana jasad-jasad para anbiya ni tidak hancur. Hidup dalam alam dia. Rasulullah akan angkat tangan, ya Allah, Engkau ampunkan dosa orang ni. Sehingga Allah Ta'ala mengampunkan dosa.
Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kata hari ni kita kena tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengorbanan Rasul tu kepada umat dia besar. Pengorbanan Rasul kepada umat tu besar. Hari ni kita tanya tuan-tuan, apa pengorbanan kita? Suruh datang sembahyang berjamaah, tak datang. Suruh datang kelas-kelas pengajian, tak ramai. Kan? Tak ramai. Apa pengorbanan kita? Kalau hari ini kita kata kita sayang Rasulullah, apa pengorbanan? Kita malu tuan-tuan depan Rasul. Kita akan malu depannya. Sebab tu tuan-tuan buat satu amalan yang paling senang. Tuan-tuan ikhlas ke, tak ikhlas ke, tuan-tuan makna lalai ke, tuan-tuan dalam keadaan khusyuk ke, satu amalan yang tuan-tuan buat yang tak ditolak sama sekali. Lalai ke, tak lalai ke, ikhlas tak ikhlas ke, tetap dapat pahala, iaitu selawat kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan kalau doa tak amin, amin, tapi otak keluar, tidak diterima doa dia. Kerana Allah Ta'ala Rasulullah menyebut Allah tidak menerima doa orang yang lalai. Allah tak terima. Kan? Allah tidak menerima zikir ataupun maknanya ingatan orang yang lalai. Semayang, kalau kita tak ingat Allah, Allah Ta'ala tak terima. Tapi selawat berbeza. Tuan-tuan selawatlah. Lalai ke tak lalai ke, tetap sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia satu amalan yang luar biasa. Kan? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian ditanya oleh sahabat, saya bertanya, adakah ia juga berlaku selepas kewafatan kamu? Maknanya orang yang berselawat kepada Rasulullah ketika mana Rasulullah hidup, sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tahu siapa yang selawat. Sahabat tanya, adakah lepas mati pun macam tu? Rasulullah kata, qultu wa ba'dal mauti qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsada al-anbiya. Maknanya selepas aku mati pun Allah Ta'ala mengharamkan bumi daripada memakan jasad para nabi. Sebab tu Rasulullah mati, jasadnya tak hancur. Maka Allah Ta'ala mengharamkan bumi menghancurkan. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kesempatan kita berada pada bulan Maulid ini, maka cubalah tengok-tengok di manakah kita meletakkan rasa sayang dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sayang kita, pengorbanan kita kepada Rasulullah, besok kita akan bertemu dengan Rasul dalam keadaan kita akan mendapat syafaat. Kita berharap kepada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukuplah tuan-tuan, sebagai maknanya pengisian, kan. Kalau nak cerita kan memang banyaklah cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni terlalu banyak menceritakan tentang Rasul. Satu buku yang disarankan untuk tuan-tuan baca ialah kitab Syama'il. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan beli, yang ada bergambar macam mana Rasulullah ikat serban, macam mana Rasulullah pakai baju, macam mana Rasulullah duduk, tu tunjuk dalam gambar, berpandu kepada hadis. Kan? Macam mana Rasulullah berbekam ni kat mana yang nak kena letak dia punya pot, dia punya mangkuk bekam. Ada orang bekam sampai satu badan, sampai dia tak ada darah hari. Rasulullah ni berbekam tuan-tuan, dia ada poin dia yang sunnah. Berbekam ni ada hari-hari yang disuruh, bukan main pakai lentam je. Nak berbekam tu bagus, tapi tak ikut sunnah. Berbekam ni dia tak boleh ikut maknanya bulan Masihi, dia kena ikut berbekam ni bulan Hijrah. Dia mesti maknanya 20 ke atas daripada Hijrah, 20 hari bulan ke atas. Dan kalau berbekam ni dia ada tempat yang Rasulullah suruh, atas kepala, di antara dua tulang belikat, di bawah pelipat kaki, di bawah tapak kaki. Itu ini rata dia tu tak cawan, kan? Ini bekam ke apa?
Sebab tu tuan-tuan, nak buat itu biar ikut sunnah. Nama pun nak mengikut sunnah, buat ikut sunnah. Kan? Contoh yang paling mudah kalau kita tengok, Rasulullah suruh semayang kalau semayang Jumaat kan, suruh ikut sunnah. Apa sunnahnya? Baca tu ikut sunnah. Apa bacaannya? A'la dengan ghasyah. Biarlah dia ulang tiap-tiap minggu sekali pun, kerana itu sunnah Rasulullah. Yang ini imam-imam tak nak baca. Tapi bukan sinilah imam sini terbaik. Kan? Subscribe kan? Kan? Imam sini bagus. Itu sunnah. Ada imam-imam tak mau, dia kata Covid, inna ataina je. Tuan-tuan, itu sebab sekarang ni saya suruh kepada jawatankuasa khutbah, buat khutbah jangan panjang-panjang. Kerana itu sunnah. Jangan panjang-panjang khutbah. Sebab tu hikmah jadi Covid ni, khutbahnya pendek. Kalau tidak sebelum Covid, melegit-legit. Cerita dalam khutbah tu cerita tandas awam. Kita ni khutbah nak ambil ibrah, kan tak masuk cerita. Sebab tu khutbahnya mesti pendek, semayangnya mesti panjang. Sebab tu dia suruh sesuai, bacanya panjang. Al-a'la dengan ghasyah, sesuai. Kan? Ni baca pun pendek, qul huwallahu, qul a'udzu falaq. Tak ikut sunnah. Sebab tu tuan-tuan, nak ikut sunnah, ikut betul-betul. Jangan meninggal-ninggalkan suka-suka kita je. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Kita ni jadi orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat dia, insya-Allah. Kan? Jadi panjang umur kita bertemu lagi sekali izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.